Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi lin-nisyani min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبيت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وسنة على أما بعد. الحمد لله. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sama-sama kita manfaatkan memanjatkan setinggi-tinggi syukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana melimpah kurnia inayah taufiknya kepada sama-sama kita meneruskan sesi ketujuh kajian asas fardu ain dalam bulan Ramadan. Pada penghujung bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih lagi istiqamah, kita masih lagi diberikan kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuntut ilmu sebagaimana yang diseru, disarankan, uh, yang digalakkan, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala Quran, yang mana ayat yang menyebutkan tentang tafaqquh fiddin, ya tafaqquh fiddin, seruan untuk kita bertafaqquh, untuk mendalami ilmu agama. Jadi, alhamdulillah. Yang keduanya, hari ini kita akan sambung berkaitan dengan tayammum. Jadi saya akan mulakan daripada topik tayammum ni lah supaya kita recall balik, supaya kita imbas semula apa yang telah kita belajar pada minggu yang sudah. Ya, tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian tayammum dari segi bahasa ia bererti bermaksud al-qasdu. Dari segi syarak, apa itu tayammum? Tayammum adalah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi wajib dengan syarat yang tertentu. Apa sebab yang membolehkan tayammum, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab yang pertama, seperti biasa, tak ada air. Sebab kena tayammum ni tak ada air. Okey. Dia air tu, adakah kalau rumah kita contohnya terus tak ada air, kita contoh Syabas ataupun pihak lembaga air ni lah beritahu nanti tak ada air dalam contohnya dalam masa-masa yang lama kan, mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari, kita pun apa, air tu pula mungkinnya boleh nak gunakan untuk mandi, nak gunakan untuk minum dan sebagainya. Contohnya dengan maksud air tu digunakan untuk benda lain. Air tu nak digunakan untuk benda lain. Jadi dia nak solat kan. Ada hadas kecil contohnya. Dia macam mana kita nak buat? Okey. Kita buat macam ni. Kalau tak ada air, yang pertama sekali yang kena buat, jangan terus tayammum. Jangan terus tayammum. Kita kena cari dulu air. Cari dalam bahasa diistilahkan sebagai bahsu. Al-bahsu. Cari air dulu. Cari air ni dalam range, dalam kadar ataupun jarak. Bagaimana tuan-tuan? Yang pertama, kena cari dalam jarak had al-ghaus. Maksudnya dalam had al-ghaus ni radius dia 150 meter. Radius dia 150 meter. Kalau ulama sebut dia sekadar laungan seseorang. Kalau kita panggil orang tu, dia boleh dengar, itulah jarak 150 meter. Kalau kita jerit, "Oi, Ahmad," panggil, "Tolong aku kejap," contohnya. Kita jerit. Di suara jeritan yang didengar tu, ulama kata dalam lingkungan 150 meter. Jadi kita kena cari air dalam radius 150 meter dulu. Kalau kita yakin ataupun kita ragu-ragu ada air ke tak. So, ada orang bagi tahu kita. Contohnya kalau kita duduk dekat mana? Kalau kita duduk dekat apa? KLCC contoh lah. Dia bagi tenang kan. Dia bagi umpamaan senang, bagi nampak. Contoh kita duduk dekat KLCC kan. Kita duduk dekat KLCC kan. Ada orang beritahu dalam radius 150 ada air. Contoh 150 meter tu Bank Islam belakang tu, belakang KLCC tu, 150 meter. Dan orang kata kat situ ada air. Jadi kita pun ragu-ragu. Betul ke ada air?
ataupun memang kita yakin cakap kawan kita ada air. Jadi kita wajib untuk cari air dalam radius 150 meter kalau KLCC lah. Okay. Kemudian kita cari-cari-cari dalam had Al-Ghaus tu 150 meter tu tak ada air. Rupanya tak ada air. Mungkin air habis, air orang dah habis semua dah. Kan? Kita boleh cari had yang seterusnya. Had ni macam jarak lah. Jarak. Jarak yang seterusnya adalah had Al-Qurbi. Tapi dengan syarat, eh, kita yakin had Al-Qurbi ni ada air. Kita yakin had Al-Qurbi. Kalau orang orang dah cakap dah, orang dah beritahu kita, ketua kampung, apa dia, jiran pun dah beritahu, memang tak ada dah. Kan, dalam jarak had Qurbi ni 4.5 kilometer. Ni lebih, orang kata apa, lebih jauh lagi. Kan, radius dia. Jarak 4.5 kilometer. Ada jiran kita, ketua kampung kita, tak ada dah. Satu kampung ni, satu daerah ni tak ada air contohnya. Tak payahlah kita cari dah. Kan, sebab apa? Dah confirm memang tak ada air. Semua tempat memang tak ada. Memang masing-masing rumah masing-masing hanya perlukan air untuk rumah masing-masing. Untuk keperluan mereka. Jadi memang tak ada air langsung. Lori air tu tak sampai kan. Tangki pun dah kosong dan sebagainya. Masjid pun biasanya orang ambil air kat masjid kan. Air kat masjid pun tak ada dah kering. Contohnya, itu tak payah. Tapi nak kata kalau contoh ada orang bagi tahu ada air pada had Al-Qurbi, iaitu radius 4.5 kilometer, kita wajib cari air keluar dalam had Al-Qurbi ni 4.5 kilometer. 4.5 kilometer ni termasuklah kalau kat SCC kita duduk kan, termasuklah kawasan Ampang kan, masuklah kawasan sebelum-sebelum tu apa, Kampung Baru kan. Itu sekali tu 4.5 kilometer kalau kita duduk kat LCC tengah-tengah kan, center. Jadi kita kena cari air sekitar tu, cari air. Kemudian ada satu had lagi, nama dia had Al-Bu'di. Qurbi ni kalau kita terjemah dekat lah. Kalau Bu'di jauh. Had Qurbi ni lebih 4.5 kilometer. Jadi untuk had Al-Bu'di ni kita tak wajib cari air dah. Tak wajib cari air dah. Okay. Kemudian dia bagi taklid kat situ, catatan, dia kata air tak ada dalam dua keadaan, dengan maksud tak ada air di kawasannya atau di kawasan sekitarnya setelah mencarinya dengan kadar jarak boleh mendengar suara orang menjerit. Kadar anak panah yang dilepaskan. Ini had Al-Ghaus ni. Had Al-Ghaus. Tak ada air pula dengan maksud tidak boleh menggunakan air kerana tak cukup. Kan? Air ada tapi tak cukup. Sebab apa? Cukup untuk binatang kita, ayam kita, lembu kita, contohnya kan, binatang ternakan. Atau takut mendapatkan air kerana ada binatang buas. Ada air tapi ada halangan. Ada uzur yang halang. Dengan maksud contoh kalau kita nak pergi perigi tu belakang rumah kita, kan? Tapi geng-geng harimau ni dah tunggu standby dah siap-siap. Kat belakang. So, memang kita tahu memang sekarang ni musim haiwan pun haus. Haiwan buas pun haus. Geng harimau ataupun apa-apa dah memang dah standby belakang. Haiwan buas standby kat belakang. Jadi kita tak wajib untuk ambil air kat situ, tayamum je lah. Itu maksud dia. Walaupun ada air kat belakang dia pergi. Atau ada musuh. Atau contoh musuh duduk zaman komunis kan. Ada memang tak ada air ni. Ada air pergi belakang. Tapi ada komunis jaga. Tak payahlah kita apa, dengan maksud mempertaruhkan nyawa kita untuk semata-mata ambil air. Atau takut hartanya dicuri. Kalau keluar rumah cari air, kan, perompak semua dah standby, penyamun dah standby dah nak curi air, nak curi harta kita kat rumah. TV kita, sofa kita, apa benda, semualah yang berharga dah standby. Tak payah keluar, tayamum saja. Atau kena rompak jika ditinggalkan. Okay. Habis. Kemudian sakit, kita boleh tayamum juga, dibolehkan tayamum juga sebab sakit. Sakit yang macam mana tu tuan-tuan dan puan? Iaitu sakit yang tak boleh menggunakan air kerana dibimbangi akan mudarat sakit. Sakit yang kalau sentuh air je kat kulit, air sentuh kat kulit, dia akan bertambah sakit. Tu. Yang kedua, dia akan lambat sembuh. Kalau sentuh air, dia akan lambat sembuh. Kalau sentuh air, dia akan bertambah lagi sakit. Tak payahlah. Kita guna air, gunalah tayamum. Okay, habis. Baca sikit ni, iaitu sakit yang tak boleh menggunakan air kerana sekiranya orang sakit itu berhadas besar dan hendak mendirikan solat, dia hendaklah bertayamum sebanyak 2 kali. Sekali untuk mandi hadas dan sekali untuk menggantikan wuduk. Solat dalam keadaan ini tak perlu qada. Kena pula timing orang yang sakit tu
kan berhadas besar. Orang sakit tu berhadas besar. Jadi macam mana nak mandi hadas? Kan? Adakah perlu guling-guling kat tanah? So ada sahabat Nabi SAW kan, pada zaman Nabi, dia berguling-guling, dia belajarlah tentang tayamum, Nabi pernah sebut kot kan. Dia pun ambil inisiatif sendiri, dia berguling-guling kat tanah. Tujuannya apa? Untuk mengangkat hadas besar. Nabi kata tak perlu guling-guling kat tanah, ha? Cukup sekadar tayamum macam biasa. Tayamum macam biasa, muka dan tangan. Dan tangan selesai dengan ni. Dengan disertai niat lah. Tapi kalau untuk kes yang ada hadas besar ni, kena buat dua kali. Sekali untuk angkat hadas besar dia, dan sekali untuk angkat hadas kecil. Hadas besar untuk membolehkan dia uh, terangkatlah hadas besar tu. Kalau hadas kecil untuk membolehkan dia apa, solat dan sebagainya. Okey, di solat kat sini uh, tak perlu diqada. Tak perlu diqada. Kemudian yang ketiga daripada sebab yang boleh membolehkan tayamum adalah air diperlukan untuk menghilangkan haus haiwan. Macam saya cakap tadi, haiwan tu haiwan ternakan kan, kita nak bagi minum air. Air tu cukup untuk bagi dia orang minum. Bagi mereka ni minum. Ayam kita, lembu, kambing kan. Kalau kita bela, cukup untuk dia je. Untuk kita, untuk tayamum tak dapat. Untuk ambil buat ibadah tak dapat. Dan haiwan tu pula haiwan yang mesti haiwan yang dimuliakan, haiwan yang dihormati. Kita baca, haiwan di sini bermaksud daripada perkataan hayah, yang berhidup, yang hidup, termasuklah manusia dan binatang. Haiwan tu termasuk dalam manusia dan binatang. Sebab kalau dalam istilah mantik ni disebut manusia ni adalah hayawanun natiq, haiwan yang berkata-kata, haiwan yang berbicara. Kalau ikut ilmu mantik lah. Jadi, kita pun termasuk haiwan, tapi haiwan yang boleh berbicara, boleh bercakap, yang ada akal dan sebagainya. Jadi termasuklah digunakan untuk manusia lain ataupun binatang lain. Dalam ilmu mantik disebut sebagai hayawan natiq. Bawah ni lah. Okay. Kemudian haiwan yang dimuliakan tu apa contoh dia haiwan yang dimuliakan? Apa contoh haiwan yang tak dimuliakan? Haiwan yang tak dimuliakan, yang tak dihormati, contohnya termasuk dekat sini orang yang meninggalkan solat. Jadi orang yang tak solat fardu, orang yang meninggalkan solat fardu, haram bagi kita bagi air itu untuk bagi air untuk dia. Tak boleh. Walaupun untuk minum dan sebagainya tak boleh. Tak boleh dahulukan dia untuk air tu. Air yang kita ada tak boleh bagi kat dia. Sebab dia termasuk dalam eh, haiwan yang tak dihormati. Yang kedua, orang yang berzina yang sudah kahwin. Penzina muhsan, kan? Yang sudah berkahwin tak boleh juga. Azani muhsan tak boleh. Kemudian orang yang murtad, kafir harbi, tak boleh kita bayar air kat dia. Anjing gila, anjing al-kalbur akur kalau istilah dia. Anjing gila, anjing, bukan anjing chihuahua tu yang kecil tu kan. Ha, kecil, yang kecil-kecil, yang kaki pendek apa semua tu. Bukan tu, ni jenis anjing gila ni. Ni anjing jalanan punya ni, anjing hutan ke anjing jalanan yang memang jumpa orang ni nak nyalak. Jumpa orang je memang nak terkam, memang nak kejar dan sebagainya. Itu memang anjing gila. Eh, uh, kita tak layak bagi air kat dia. Sebab dia bukannya air yang, bukannya haiwan yang dihormati. Yang ke seterusnya, khinzir ataupun babi. Pun sama. Okay. Kemudian sunat-sunat tayamum, apa sunat dia? Baca basmalah, mendahulukan anggota kanan daripada kiri, mendahulukan bahagian atas daripada bahagian penyapu muka. Kita tengok taklid 80. Bersiwak sebelum tayamum, mualat, iaitu berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Menipiskan debu yang ada di kedua telapak tangan, merenggangkan jari jemari ketika ambil wudu, menghadap kiblat. Ini semua sunat-sunat tayamum. Perkara yang boleh batalkan tayamum sama macam perkara yang boleh batalkan solat. Terkentut, kan? Kencing, kan? Dan seterusnya. Murtad. Yang ketiga, ada sangkaan ada air. Sekiranya dia bertayamum kerana dia dah tayamum, masa dia tayamum tu tiba-tiba ada orang jerit, dah ada air, dah ada air. Kampung dia jerit kan. Kita pun tengah tayamum, ada air. Dalam hati kita timbul je perasaan, ada tawahum. Istilah dia apa? Ada sangkaan yang ada air dalam hati ni. Ada air lah. Timbul je tu terus kita batal tayamum. Kita pun pergi ke orang yang jerit tu. Rupanya dia dah habis lagi kan air tu. Niat kita tak ada. Batal. Ataupun kita pergi ke orang tu memang ada air dan dia guna air tu, batal tayamum tadi. Walaupun dah selesai tayamum. Okay.
Yang seterusnya cara berwuduk dan bertayamum jika anggota wuduk berbalut dan bertampal. Ini penting ya. Ini penting. Ya, bagaimana cara kalau kita nak berwuduk dan bertayamum jika anggota wuduk berbalut dan bertampal. Ini kes kalau dia sebab dia tayamum tu sebab sakit. Dia tayamum tu sebab sakit. Dia ada beza nanti kalau kat sini tak tulis. Kalau sakit tu, kalau luka di anggota tayamum, luka dan tangan, luka di anggota tayamum dengan luka selain anggota tayamum. Ni ada beza nanti. Ha, ni dia dalam buku ni macam tak sebut. Kita terangkan dulu. Kalau luka di kita tengok kaedah dia macam mana. Berwuduk yang pertama, kaedah pertama berwuduk macam biasa. Contoh kita ambil luka di anggota tayamum kan. Kalau luka di anggota tayamum, berwuduk macam biasa, wuduk macam biasa. Anggota tayamum ni kita ambil lah apa? Kita ambil bahagian muka. Muka kita ambil bahagian muka. Contoh ada balutan dekat kita punya sebahagian dahi lah kita kata kan. Bahagian dahi ni ada balutan. Kemudian sebab muka ni anggota tayamum kan. Kita wuduk macam biasa. Wuduk maksudnya wuduk sampaikan air dekat contoh bahagian yang sihat daripada muka, daripada hidung ke bawah ni. Ataupun daripada kening ke bawah. Kan. Kita basuh dengan air. Tapi sampai kepada bahagian yang tak boleh kena air tayamum. Tayamum pula macam biasa. Kita ambil debu tanah. Kita nipiskan. Kemudian kita sapu bahagian yang boleh kena air ataupun sapu bahagian yang anggota yang sapu bahagian muka yang tak boleh terkena air tu dengan debu. Kemudian teruskan macam biasa dengan sapu. Okey, sekali lagi. Kita mula balik. Duduk macam biasa maksudnya kalau muka tu merupakan muka tu ada luka, kat muka tu ada luka. Bahagian dahi ke atas. Dahi ni atasan ni contohnya berbalut kan. Ini berbalut. Kita ambil. Kita wuduk niat kemudian sampai kat muka kita basuh dulu. Kan uh, bahagian yang sihat ni. Ni semua sihat ni. Semua sihat. Dan sampai sebahagian sihat kemudian kita tayamum. Okey. Tak bahagian muka, debu tersebut ambil tak bahagian tangan. Kemudian teruskan dengan basuh tangan, eh, basuh dengan kepala dan kaki. Ha, okay. Kalau untuk tangan pula macam mana? Okay. Kita ambil uduk macam biasa, niat, basuh muka. Ada betul kita pakai bandage kan kat tangan. Kita pakai bandage. Pun bandage kita ambil bandage dulu. Pakai bandage ataupun ni lah orang sekarang ni pakai simen kan. Kalau dia terseliur ataupun macam mana dia pakai simen. Contoh simen tu bahagian tangan kanan. Kita pun basuh dulu dengan basuh bahagian yang sihat ke bahagian tangan kiri dengan contoh kalau ada jari-jari yang masih nampak kan. Jari-jari yang masih nampak kita basuh dulu lap-lap sikit dengan air, lalu dengan air apa semua. Baru kita yang muka dengan tangan. Dan sebahagian kepala dan kaki. Okey. Untuk ni penting tuan. Catat sikit. Untuk kaedah kalau melibatkan anggota tayamum, okey. Walaupun kita dah selesai wuduk, kan, kita dah selesai wuduk dan tayamum, walaupun kita dah solat, tetap juga kena qada solat kita. Sekali lagi, tetap juga kena qada solat kita. Jadi apa yang kita buat tadi tu sebenarnya hanya untuk eh, lebih kurang macam kita nak solat hormat waktu sahaja. Faham tak maksud saya? Sebab dia melibatkan anggota tayamum. Luka kita tu terkena dekat bahagian anggota tayamum. Sama ada muka ataupun tangan kanan atau tangan kiri. Okey. Walaupun kita dah selesai, dah wuduk, dah bertayamum macam guna kaedah yang ni, tetap juga kena ulang balik solat kita pada masa kita sihat nanti. Oh, kalau luka tu melibatkan selain anggota tayamum. Selain anggota tayamum mana tuan? Tuan-puan? Kaki contohnya kan, kaki.
Kalau kaki sahaja, kalau kaki sahaja, tak payah untuk kita ulang solat. Tak payah ulang solat. Tak perlu qada. Sebab kaki ni bukan anggota tayamum. Okay, kita baca dulu. Kaedah pertama, jika sampai anggota berwuduk seperti biasa, jika sampai pada anggota yang tak boleh terkena air, wajib bertayamum kerana mengikut tertib dalam wuduk. Jika ada dua anggota yang tak boleh terkena air, wajib bertayamum 2 kali. Jika ada 3, maka wajib bertayamum 3 kali. Jika ada 4 anggota yang tak boleh terkena air, wajib bertayamum sekali sahaja. Jadi kalau melipat tangan kanan, tangan kiri, contohnya kan. Tayamumlah 2 kali. Sebelum tu, basuh dulu bahagian yang boleh kena air, tangan kita, jari apa semua. Nah, ah, baru tayamum. Tangan kanan dan tangan kiri. Tayamum ni bukan tayamum dekat tangan kanan tu je kan. Ingat tayamum ni apa? Tayamum ni perbuatan kita bawa debu tu kat muka dengan tangan. Jadi kalau dua anggota, 2 kalilah perbuatan tu kena buat. Okey. Cuba kita tengok lagi. Praktikal, luka di tangan. Okay, ni dia beritahu tadi lah. Luka di tangan. Cara pertama membasuh muka. Yang kedua bertayamum. Boleh juga tayamum dulu. Betul luka dekat tangan kan, kat bahagian anggota tayamum ni. Kita basuh muka, kita tayamum dulu. Kemudian muka dan tangan. Kemudian kita basuh bahagian yang tak luka, yang sihat lah. Kemudian berwuduk seperti biasa, boleh juga. Kemudian cara kedua, basuh muka. Basuh bahagian yang tak luka. Maksudnya boleh je. Boleh je mana-mana. Sama ada kita dahulukan tayamum dulu, ataupun kita basuh bahagian yang sihat dulu. Yang tak luka. Kemudian bertayamum, kena berwuduk seperti biasa. Jika luka di tangan dan kaki, cara pertama membasuh muka. 2 kali niat, ya 2 kali niat lah. 2 kali niat. Ini anggota yang terlibat tu anggota dikira anggota yang lain-lain. Anggota kanan dan anggota kiri. Tunggu dulu. Okay, nawaitu tayammuma istibahati solah. Ingat niat yang macam tu. Jadi sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan aku untuk solat. Tayammuma istibahati solah. Sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku solat fardhan lillah. Jika luka di tangan dan kaki, cara pertama basuh muka, bertayamum. Juga luka di tangan dan kaki. Tangan, kaki. Basuh muka, bertayamum, basuh anggota tangan yang baik. uh, Menyapu sebahagian kepala, bertayamum, membasuh anggota kaki yang baik. Ini contoh praktikal kalau 2 kali, 2 anggota yang terlibat. Cara kedua, membasuh muka, membasuh anggota tangan yang baik, bertayamum, menyapu sebahagian kepala, membasuh anggota kaki yang baik, bertayamum. Ini dia beza dia hanya sama ada kita nak dahulukan tayamum dulu ataupun nak dahulukan basuh bahagian yang sihat dulu. Itu je beza dia. Sekarang ni um, kekeliruan ataupun perkara yang kita tak tahu selama ni adalah apa dia? Adalah bahagian kalau luka tu terkena bahagian muka dan luka tu terkena bahagian tangan yang merupakan anggota tayamum. Kita tak tahu. Sebelum ni kan kita ingat, oh kalau dah balut ni kemudian kita tayamum. Dan kita tak tahu pun sebenarnya kita tayamum. Perasan tak? Yang mana kita belajar, oh niat basuh lalukan air dekat kawasan apa? Kawasan yang berbalut tu. Lalukan air tu maksudnya kita sekadar eh, yang kita belajar selama ni sekadar lalukan air, tak adalah sampai basah kan. Itu yang kita tahu sebelum. Rupanya kalau kes yang macam tu, contoh kita kalau accident dan sebagainya kan kena berbalut apa semua. Kalau kes macam tu sampai kena simen dan sebagainya, rupanya kena tayam. Point yang saya nak tekan kat sini, kalau ada anggota untuk wuduk kita berbalut. Ni hukum ni nama dia sahibul ahkam, sahibul jabirah. Kalau dalam fiqh nama dia sahibul jabirah. Orang yang berbalut. Ni dalam fiqh sahibul jabirah. Baik, okey, satulah. Yang kedua, kalau contoh saya bagi balutan tu dekat kaki sahaja. Kaki kanan lah kita ambil satu. Kaki kanan sahaja. Balutan dekat kaki kanan. Tapi balutan tu ataupun simen tu tuan-puan, simen tu dia simen
kat kawasan yang memang kata apa dah lebih daripada anggota sihat. So, semua di sini. Contoh kalau kita sakit, orang tu terseliur, kita bahagian apa? Bahagian ankle je, kan? Ankle je terseliur. Tapi, ha, dia dia balut ataupun dia simen semua sampailah hujung-hujung kaki contoh kan. Tadi. Dalam kes macam ni, kalau diikutkan, kalau simen lah kita ambil simen. Kalau kes macam ni, uh, walaupun kita buat tayamum, walaupun kita uh, duduk kenakan air kat bahagian yang eh kalau full simen memang tak kena air kan. Maksudnya memang bersimen total orang macam ni sebab dia punya balutan melebihi had kawasan yang sihat. Faham tak maksud saya? Maksudnya dia punya simen tu sampai kat kawasan yang tak sakit pun dia simen. Ha, kes saya macam ni tetap kena ulang solat. Tetap kena ulang solat. Ha, ini agak detail sikit lah. Tetap kena ulang solat. Jadi kalau balutan contoh pakai bandage sekadar contoh dekat ankle sahaja tapi ada bahagian kaki kita kan bahagian jari kita masih terbuka, itu tak ada masalah. Okey. Ini biasanya kes ni berlaku kalau simen semua. Simen tu pula bukan bahagian ankle je tahu kan. Simen tu sampai dekat lutut biasanya. Dekat lutut. Jadi kalau kes macam ni kena ulang balik solat. Faham InsyaAllah. Kemudian solat sembahyang. Masuk bab solat. Pengertian solat. Ya. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabun nasi yaumal qiyamati as-salat." Awwalu ma yuhasabun na awwalu ma yuhasabul abdu bihi as-salat. Ada dua riwayat lah. Perkara pertama yang Allah SWT akan hisap, akan dihitung seorang manusia tu di hari akhirat adalah solat. Solat ni adalah perbuatan hakikatnya. Solat ni semasa peristiwa Isra' Mi'raj, ketika mana Nabi SAW dimi'rajkan, dinaikkan di tangga Rabbani, dinaikkan oleh Allah Ta'ala dengan tangga Rabbani, lihat ziarahi setiap lapis langit. Nabi SAW lihat para malaikat ni ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang bertahmid, ada yang bertakbir lagi, ada yang bertasbih. Maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh malaikat ni, Nabi teringin nakkan sangat supaya umat baginda SAW pun dapat bahagian daripada apa yang pernah dibuat oleh para malaikat. Maksud saya, malaikat contohnya rukuk. Nabi SAW nak juga umat dia dapat ibadah untuk rukuk. Tengok malaikat sujud, nak Nabi nak umat dia dapat bahagian daripada sujud tu, nak ada ibadat sujud. Kemudian bertakbir kan, bertasbih dan sebagainya. Jadi Allah SWT lihat akan tahu akan keinginan Nabi SAW dan Allah setelah mana pertemuan yang agung kan, Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan di Sidratul Muntaha. Allah Taala kurniakan 8 kurniaan kepada Nabi SAW, antaranya adalah solat. Setelah mana melihat Nabi SAW nakkan sangat, terlalu inginkan kebaikan kepada umatnya, nak ibadah para malaikat tu aplikasikan ataupun digunakan juga ataupun diamalkan juga oleh umat baginda SAW, dan Allah kabulkan permintaan permintaan Nabi kita, kabulkan permintaan Nabi kita SAW. Jadi itulah dia punya asal usul macam mana datangnya ibadah solat ni. Okay. Dari segi bahasa, ia berasal daripada perkataan doa yang bermaksud doa atau permintaan. Sekejap. Okay. Solat dari segi bahasa maksudnya doa atau permintaan, kerana solat adalah jalan untuk hamba memohon apa sahaja hajat dan permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama sebut kan, solat ni umpama kita berdialog dengan Allah Subhanahu
Nah, kalau kita baca Quran, umpama Allah Ta'ala ni bicara dengan kita. Kalau solat, umpama kita ni berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada connection, ada hubungan, ada komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sudut syarak. Dari sudut syarak. Dari sudut syarak. Imam Rafi'i menyebutkan, solat tu apa? Solat ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi bisyurutil makhsusah. Solat adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam serta syarat-syarat yang tertentu. Dalam takrirat sadidah, kita dah masuk bab solat, topik solat. Sebut ghaliban, kebiasaan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi ghaliban. Berapa perkataan dan berapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam pada kebiasaan. Sebab nanti ada yang luar biasa, ada luar kebiasaan. Nanti akan diterangkan. Perkataan ghaliban, kebiasaannya yang ditambah dalam ta'rif di atas kerana terdapat juga syarat yang didirikan bukan dalam keadaan biasa. Antaranya, cuba tengok. Keadaan, perkataan, perbuatan. Perkataan ada, perbuatan tak ada. Apa contohnya? Solat jenazah, solat orang yang diikat badannya, dan solat orang sakit yang hanya mampu dengan hati sahaja. Okey. Kalau orang solat jenazah, kita tak ada perbuatan sangat. Yang ada hanya berdiri dengan angkat takbir, kan? Dia, dia ada dia ada tapi sikit lah. Dia tak macam solat yang biasa, yang normal. Sebab tu dia kata ada kebiasaannya begitu. Solat ni ada perkataan, ada perbuatan. Ada takbiratul ihram, ada salam, kan? Tapi untuk solat jenazah, tak begitu banyak perbuatan yang berlaku. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Dan solat jenazah, solat orang diikat badan, orang yang terikat badan, kan? Macam mana solat? Dia hanya buat isyarat saja. Dan solat orang yang sakit hanya mampu dengan hati saja. Orang sakit yang memang pergerakan tu tak boleh, mata pun tak boleh gerak. Contohnya orang yang stroke, kan? Orang yang ada angin ahma, stroke ni, kita pesan nasihat kat dia, isi kat dia, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Jangan tinggal solat, walaupun kalau tak boleh sangat, solat dengan hati boleh, insya-Allah, kan? Jadi kita pun sebagai waris, sebagai ahli keluarga, contohnya kita ambil lah tanggungjawab untuk kita wudukkan dia. Setiap kali nak masuk waktu solat, kita ambil tanggungjawab wudukkan dia. Wudukkan dengan maksud apa? Dan maksud kita niat suruh dia tu, pesakit tu, jadikan niat kita ni sebagai gayung. Seolah macam umpamanya kita ambil gayung, kita ambil wuduk apa semua, kan, kita guna gayung. Kita ni umpama gayung kepada orang yang sakit tu. Tahu kan gayung, kan? Gayung untuk curahkan air tu. Niatkan, suruh kawan kita tu ataupun suruh ahli keluarga kita tu niatkan kita ni sebagai gayung untuk dia ambil wuduk. Dia tak ada dah timbul isu apa mustakmal dan sebagainya. Kalau dia niatkan begitu. Mustakmal dan sebagainya. Tidak ada perkataan tapi ada perbuatan. Contohnya solat orang bisu. Ha, tidak ada dan tidak ada solat orang bisu yang diikat badannya. Okay. Inilah, ni semua sedia maklum lah, solat subuh apa semua ni, kan. Saya tak terang lah. Okay. Waktu solat zuhur, apa dia punya tanda ataupun mula dia bila? Mula tergelincir matahari sebelah barat. Waktu tengah hari betul, contoh 12 tengah hari, kan? Matahari terpacak atas kepala kita. Kalau kita contohnya pacakkan tiang, kan? Betul-betul ada sikit je bayang. Ada sikit je bayang. Tiang tu. Kan kalau kita ada satu fenomena tu, bayang tak ada, kan? Cuma bermaksud matahari tengah betul-betul tepat atas kepala. Kalau 12 tengah hari. Tapi kalau nak masuk Zohor, dia agak tergelincir sikit sebelah barat. Panjang bayang-bayang. Okey. Itu waktu mula. Waktu akhir bila? Waktu asar. Saya habis waktu Zohor bila? Bila panjang bayang-bayang sama dengan panjang benda tersebut. Ataupun kayu tu. Ataupun tiang yang kita pacak tu. Boleh praktik ni kalau contoh dekat hutan, kan? Yang memang apa, contoh akses phone pun tak ada, contoh, kan? Nak tahu waktu solat pun tak ada lah. Tentulah praktiknya. Asar, panjang bayang-bayang sesuatu sama dengan panjang benda tersebut dan ditambah panjangnya sedikit. Waktu asar bila? Kalau kita pacak tiang tadi, pacak kayu tadi, dia mulanya waktu asar bila mana panjang tiang tu sama dengan panjang bayang.
panjang bayang sama dengan tiang. Ataupun lebih sikit. Dan ditambah panjang sedikit. Tu habis bila terbenamnya matahari masuk waktu maghrib. Kemudian waktu maghrib terbenam matahari, hilang. Mula waktu maghrib bila terbenam matahari, hilang semua bulatannya. Maksudnya kan kita boleh tengok apa sunset kan. Sunset, kita nampak sunset tu terbenam semuanya. Tapi cahaya ada lagi. Itu dah masuk waktu maghrib tu. Dah terbenam semua. Berakhir bila tuan-puan, hilang sinar merah syafqul akmar ketika matahari terbenam. Kan waktu maghrib kan kita nampak dia ada istilah dia senja tu. Ya, ada macam warna ke oranye, warna oranye, warna merah kan kat kaki langit, kat ufuk langit. Waktu maghrib tu habis bila? Bila dah warna merah, warna oranye tu hilang semua. Dah gelap dah. Gelap hitam, pekat. Ha, itulah itulah bermula waktu isyak. Waktu isyak bila sinar merah hilang. Sinar dekat ufuk tu hilang dan startlah gelap. Ha, okay. Terbit fajar sodik. Waktu berakhir ada terbit fajar sodik ataupun fajar kedua. Saya sebut sebelum ni, kalau untuk subuh contohnya, nak tahu waktu subuh adalah terbit fajar sodik. Fajar sodik itu apa tuan-puan? Fajar sodik ni fajar betul. Dia fajar ni, cahaya subuh ni, kalau kita tengok di langit, dia ada dua. Ada nama dia cahaya betul, ada nama dia cahaya tipu. Fajar sodik, fajar kazib. Ini disebut dalam dalam kitab fiqh, disebut kitab ni, dalam kitab Arab ni disebut fajar sodik, fajar kazib. Kalau fajar sodik macam mana? Fajar sodik, fajar kadzib macam ni. Fajar kadzib dulu. Sebab apa fajar kadzib yang keluar dulu? Fajar kadzib ni macam mana kita akan nampak di kaki langit ni, cahaya dia melintang, kemudian ada cahaya dekat atas. Cahaya tu melintang, dan cahaya dia akan naik ke atas. Macam ni. Cahaya tu macam ni contohnya. Kemudian ada cahaya yang ke atas macam ni. Itu nama dia fajar kadzib, fajar tipu. Kalau nampak cahaya ni jangan solat dulu. Tak masuk waktu solat lagi. Ha, tak masuk waktu solat lagi. Tapi kalau dah cahaya menegak tu hilang, yang tinggal hanya cahaya begini dekat kaki langit. Itu dah itu maksudnya dah masuk waktu subuh. Ni nama dia fajar shadiq. Bolehlah kita pergi subuh kan pagi-pagi di masjid, pergi surau, cuba tengok dekat kaki langit, betul tak apa ustaz kata. Jangan ada halangan lah, bangunan ke rumah ke, memang kita nampak dekat langit tu macam tu dia punya dia punya sinar, dia cahaya. Okay. Catatan adaan ialah mengerjakan solat dalam waktu ni. Qadaan mengerjakan solat luar daripada waktu ni. Kedua-dua perkataan adaan dan qadaan mempunyai pengertian yang sama, iaitu membayar atau menunaikan. Yang membezakan adalah sama ada solat itu dikerjakan dalam waktu adaan ataupun luar waktu qada. Waktu tahrim, apa je waktu solat yang kita haram solat sunat di dalamnya? Apa je waktu haram yang haram kita solat sunat waktu semasa waktu ni ada? Selepas subuh hingga terbit matahari. Okey. Lepas subuh hingga terbit matahari ataupun syuruk. Syuruk sekarang kita ambil lah berapa? Lebih kurang 7.10. 7.10 pagi. Okay, itu syuruk. Jadi waktu daripada subuh 6.03 sampailah pukul 7.10. Ini waktu yang pertama lah. Kalau kita dah selesai Qobliyah kan, dah selesai fardu subuh, tak boleh kita buat apa-apa solat sunat yang sebab dia mutaakhir dalam waktu ni. Nanti kita belajar juga ada solat sunat yang sebab dia, ada solat sunat yang sebab dia mutaqaddim, sebab terdahulu, sebab mutaqaddim
Kedua, sebab mutaakhir. Okey. Untuk kes ini, waktu haram solat ni, apa je solat yang diharamkan? Solat yang sebab dia mutaakhir. Apa contoh dia? Contohnya kita nak solat hajat. Apa maksud dia tu? Maksudnya, kita solat dulu baru sebab tu, kita solat dulu untuk kabulkan, kita solat dulu untuk kabulkan sebab kita solat, iaitu hajat. Solat untuk, contohnya, ini niat untuk tertunai hajat. Ataupun solat istikharah. Sebab dia terkemudian. Ha, maksudnya, kayaknya lepas subuh tak boleh kita solat hajat. Ha, walaupun contoh ada orang, ya, sebab berlaku zaman-zaman saya sama pun, dia tiba-tiba biasalah kan. Ha, ada siapa mesej supaya minta untuk solat hajat apa semua. Lepas subuh, cerita dia lepas solat fardu subuh. Jadi pun masing-masing buatlah solat sunat hajat lepas subuh. Ha, kalau ikutkan, waktu haram tu, tak boleh untuk kita solat sunat hajat pada ketika itu. Tunggulah nanti, waktu duha nanti kan, baru boleh. Okay. Nah, ni antara contoh solat hajat, solat sunat dan lain-lain. Apa je Ustaz solat yang sebab dia mutaqaddim? Mutaakhir ni maksudnya sebab dia terkemudian. Terkemudian. Kalau kita solat sunat dengan sebab mutaqaddim, waktu 6:03 ataupun 7:10 pagi ni, boleh. Contohnya, kita dah selesai. Kita dah selesai apa, solat sunat apa semua, Qobliyah, kemudian kita selesai solat fardu dalam satu masjid, Masjid A contohnya. Kemudian kita kena pergi Masjid B sebab mungkin ada urusan. Ha, jadi kita masuk je Masjid B, kita nak solat sunat tahiyatul masjid. Jawapannya boleh. Sebab apa? Kita solat tu sebab kita masuk masjid dulu. Ha, kita solat tu sebab kita masuk masjid dulu. Tu mutaqaddim tu maksud dia. Termasuk juga sebab mutaqaddim adalah solat sunat rawatib. Kita solat sunat rawatib, uh, Qobliyah subuh. Boleh lah. Boleh. Itu contoh. Okey. Jika waktu 6:03 solat subuh, solat Qobliyah je lah kan. Yang apa? Yang munasabah je. Okey, habis. Kemudian yang kedua, dari terbit matahari sehingga kadar segalah atau 7 hasta pada pandangan mata. Lebih kurang 16 ataupun 17 minit selepas terbit matahari. Okey, waktu syuruk 7:11 pagi. Ini nombor 2 ni. Waktu syuruk 7:10 pagi. Tak boleh terus tuan-puan. Contohnya kita nak contoh solat duha terus 7:11 minit. Tak boleh. Kena tunggu lagi 16 minit. Tambah 16 minit. Sebab apa? Sebab ni waktu ni terbit matahari sehingga kadar segala atau 7 hasta. Ini waktu haram solat. Maksudnya kita boleh solat 7:16 minit. Kan? Kita boleh start solat, contohnya kita ambil lah 7:17. Dah boleh start solat. Solat sunat duha ke syuruk ke. Yang ketiga, matahari tegak atas kepala kecuali pada hari Jumaat. Ini macam saya cakap, waktu dia contoh pukul 12 sampai pukul 1 tu. 12 sampai pukul 1 tu. Kalau waktu biasa, haram solat. Yang solat sunat yang mutaakhir. Okey, waktu biasa. Tapi kalau waktu Jumaat, tak ada masalah. Boleh je solat sunat apa-apa ke waktu tu. Okey. Kemudian waktu haram solat lagi selepas solat asar hingga masuk matahari maghrib. Lepas solat asar, lepas dah settle lah kita. Dah settle. Tiba-tiba ada orang minta solat hajat. Boleh ke tak? Ah, tak boleh kita. Cakap dia tunggu kejap nanti. Maghrib nanti kita buat. Sebab apa? Kita dah. Sebab uh, sebab ni waktu haram. Waktu tahrim. Yang kelima, ketika cahaya matahari kekuning-kuningan kerana hampir masuk sehingga masuk matahari maghrib. Ini waktu nak dekat senja kan. Waktu dekat maghrib pun haram untuk kita solat dengan sebab mutaakhir. Kena ingat sebab mutaakhir. Nanti saya tulis sikit buat catatan untuk solat sunat ni. Solat sunat sebab mutaqaddim mutaakhir dengan had-had tadilah tayamum. Okey, faham. Okey. Berapa dah? Sikit lagi, 15 minit lagi. Catatan. Solat yang haram dikerjakan pada waktu ini hanyalah solat sunat seperti solat sunat mutlak. Boleh mengerjakan solat qada pada waktu-waktu ini. Tapi, untuk waktu haram ni tuan-puan, boleh kita solat qada. Sebab apa qada boleh? Sebab
Qada boleh tu sebab hajat dia ada, sebab dia datang dulu. Sebab dia mutaqaddim. Kita buat solat qada contohnya waktu subuh, lepas kita qabliyah subuh, fardu subuh, tiba-tiba tiba-tiba kita nak buat qada. Qada apa? Qada subuh. Sekali lagi. Mungkin untuk ha, waktu-waktu kita kecil lepas balik gitu kan, kita tak solat dan sebagainya. Kita pun ambil kesempatan untuk qada solat. Boleh untuk qada solat waktu tahrim. Contoh lepas subuh ke, dengan lima-lima waktu ni boleh. Kiranya waktu qada ni, qada qada solat ni tak kisah waktu apa pun. Qada solat tak kisah waktu apa, termasuk waktu tahrim pun boleh boleh buat. Okay, faham? Ya. Saya pernah kena tegur dulu waktu di Masjid Nabawi. Alhamdulillah waktu tu di Raudhah lah. Kan kita nak ambil kesempatan lah untuk solat kan. Dekat Raudhah. Tak kisah solat apa pun. Tapi waktu tu lepas asar. Kita pun datang lewat. Maksudnya dah selesai fardu apa semua dah. Kan. Ke tempat yang lain. Kita masuk masjid tu. Memang niat nak masuk Raudhah lah sekali solat dalam tu. Kemudiannya ada orang tegur Arab tu. La solata ba'dal asri. Dia ada solat selepas asar. Saya tak balas lah. Malas, malas nak ni kan. Malas nak berhujah pada ketika tu. Kita pun solat je lah. Biasa. Sebab apa kita beranggapan solat yang kita buat tu sebab yang solat sebab dia mutaqaddim kan. Apa? Boleh jadi kita solat tu solat sunat tahiyatul masjid kan. Boleh jadi kita solat tu solat qada dan sebagainya. Janji solat yang boleh pada ketika ini tu tips dia lah. Tips dia kalau nak solat contohnya waktu-waktu tahrim, itu tips dia. Bagi kesempatan waktu lain tak ada. Ni zaman-zaman yang saya pergi ni, zaman yang tak ada beratur macam sekarang. Tak ada keizinan nak masuk kan, app tu tak ada. Yang mana dulu-dulu kan boleh je masuk kan. Tapi biasalah orang berebut kan, orang berlari dan sebagainya. Cerita lain. Yang katanya uh, kalau waktu masuk waktu-waktu yang macam ni, boleh kita ambil kesempatan, contoh kita qada solat-solat dulu walaupun dalam waktu haram. Tu waktu haram solat ini hanyalah di luar waktu Mekah. Justru boleh solat, harus solat pada bila-bila masa di Mekah. Kalau kat Mekah Al-Mukarramah tak kisah. Waktu haram ke waktu ni, dia tak ada waktu haram. Kalau kat Mekah Al-Mukarramah. Syarat wajib solat. Syarat wajib solat. Tengok. Islam. Akal. 83. Orang kafir tidak wajib solat. Orang kafir tak wajib solat, akan tetapi dia akan tetap Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap adab hukum mereka atas sebab kekufuran mereka. Memanglah mereka tak wajib solat. Dia perintah untuk solat ni untuk semua. Bila mana Allah perintahkan tapi dia tak solat disebabkan kekufuran dia, Allah azab dia dengan sebab kekufuran dia. Okey. Kemudian berakal. Orang yang gila, gila pitam tak wajib solat. Gila mabuk pitam tak wajib solat. Kemudian baligh, dah sampai umur taklif. Ini kita dah bincang kan. Kita dah tahu sebelum ni kan. Kalau laki perempuan, permulaan baligh ni usia dia 9 tahun. Kan? Paling awal. 9 tahun hijrah. Ya, tu boleh 9 tahun hijrah. Bukan 9 tahun Masihi. Catat nanti. Anak kita yang baru nanti lahir ataupun yang masih kecil sekarang, catat bila usia dia 9 tahun hijrah. Exactly. Kan? Macam saya. Alhamdulillah itu anak saya lahir 22 Zulkaidah 1444. 1444 Hijrah. Jadi saya pun catat nantinya tambah 9 tahun. Waktu 9 tahun itulah waktu permulaan dia balik. Baik kita pun sebagai ibu bapa boleh pantau wala boleh tahu setidaknya. Okey. Kemudian yang kedua, paling maksimum usia balik umur 15 tahun hijrah pun sama juga. Saya pun catat benda tu. Yang ketiga, keluar haid bagi perempuan kan, umur 9 tahun hijrah lebih kurang. Takriban lebih kurang dia 16 hari sebelum. 9 tahun tapi ada lebih kurangnya, plus minusnya 16 hari sebelum. 16 hari sebelum 19 16 hari sebelum usia 9 tahun kalau keluar haid sebagai contoh, tetap dikira haid
dan tetap dikira baliغ. Walaupun usia dia tak cukup genap 9 tahun hijrah. Itu khusus untuk perempuan. Okay. Syarat sah solat. 9 minit. Kalau ada soalan boleh tanya teman. Syarat sah solat. Islam berakal suci daripada hadas besar dan kecil. Hadas besar junub kan. Hadas kecil kencing berak apa semua. Suci daripada najis yang ada pada pakaian, badan dan tempat solat. Najis yang ada pada pakaian, badan dan tempat solat ni najis yang tak dimaafkan. Suci daripada najis yang tak dimaafkan. Apa contoh najis yang tak dimaafkan? Contoh najis yang tak dimaafkan contohnya najis mughaladhah kan? Ataupun najis yang ain zahir terang-terangan nampak dekat kita punya pakaian. Tai ayam ke, terpijak kan? Ataupun apa-apa lah yang kita nampak itu pada pakaian. Kalau pada badan lah. Dan tempat solat. Contoh kat tempat solat kat sejadah kita ada tai cicak. Clearkan dulu, bersihkan dulu. Eh, ada tai ayam dan sebagainya, bersihkan. Okey, habis. Apa je najis yang dimaafkan? Najis yang dimaafkan contohnya setitik darah kan? Setitik darah ada kat baju, terjerawat berdarah, itu dimaafkan. Okey. Contohnya apa lagi Ustaz? Contoh bulu kucing. Ni ada orang tanya juga dulu kan. Bulu kucing Ustaz, saya bela kucing kat rumah. Kan masa nak solat, yang tiba-tiba kucing datang gesel dia punya badan. Tertinggallah bulu kucing. Bulu kucing, tuan-puan, bulu kucing kalau tertanggal daripada badan kucing tu, dikira najis. Sebab kucing ni kan, kucing adalah haiwan yang tak boleh makan. Ya, apa-apa haiwan yang kaedah dia, apa-apa haiwan yang tak boleh makan, uh, bulu yang tertanggal daripadanya dikira najis. Kira najis. Jadi ya, kalau kena waktu solat, macam mana Ustaz? Jadi, dia ada kaedah dia, ma yashukku dimaafkan, ma yashukku al-ihtirazu anhu. Sebab susah untuk elak daripada dia. Jadi untuk kes yang bulu tu, bulu kucing pada ketika itu eh, eh, gesel kat badan kita ternampak masa rukuk contohnya kan ada bulu kucing, sesuatu yang payah untuk elak dimaafkan. Payah untuk elak dimaafkan. Kan? Tapi sebelum kita solat tu, kita pastikan dulu dia bersejadah tak ada bulu kucing. Pakaian kita ni tengok kita punya kain, sarung kita, kita punya eh, telekung secara zahir je. Tengok jangan teliti sangat tengok satu-satu kan. Lu takut-takut nanti jatuh kepada takalluf terlalu berat-berat sehingga nanti boleh datang was-was. Jadi agama kita ajar ni nahnu nahkum bizawahir. Kita hanya hukum perkara yang zahir sahaja. Tak perlu kita teliti betul tengok kan ada tak percikan. Contoh kita naik motor kan. Contoh ada air terpercik. Kita pun tengok betul-betul. Ni najis ke tak najis ni apa lah. Tak perlu. Sekadar percikan tu kita anggap benda tu ha, najis yang dimaafkan. Dan ada disebut pun kan kalau apa lecak-lecak tu kan kita tak tahu apa yang tercampur dalam tu kan. Itu pun termasuk yang dimaafkan. Tak ada masalah. Tapi memang kalau dah memang nampak terang jelas tai ayam berbau pula. Tu kena basuh dulu pula. Kan? Kena basuh dulu. Tu tak. Menutup aurat 87. Aurat lelaki dalam solat ialah antara pusat lutut. Aurat perempuan ialah seluruh badannya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Menghadap kiblat. Sudah masuk waktu solat ni semua syarat sah solat Uh, Mengetahui tentang kefarduan solat 88. Jika seseorang tak tahu solat yang dikerjakan itu adalah fardu atau meyakini solat tak wajib atau dia ragu tentang kefarduan solat, solatnya tak sah. Ini kita dah belajar ni semua ni dah tahu dah. Solat tu wajib. Tapi ada kemungkinan orang tu dia cuba meragui. Dia kata solat ni tak wajib. Kan? Kalau dia solat juga tak sah lah solat dia. Okay. Tidak menganggap suatu fardu dalam fardu solat itu sebagai sunat. Maksudnya dia kata takbiratul ihram tu sunat. Tak boleh. Tak sah solat. Tidak melakukan perkara membatalkan solat. Nanti akan disebutlah perkara batas. Perkara batas solat tu apa? Catatan, tak sah solat kanak-kanak yang memayis kerana belum balik. Tapi sah kerana sudah berakal.
Tak sah solat kanak-kanak yang memayis kerana belum baligh, tetapi sah kerana sudah berakal. Ya, kanak-kanak belum baligh ni, kanak-kanak memayis ni yang boleh bezakan. Macam saya cakap sebelum ni, memayis tu apa? Macam mana nak tahu memayis ke tak? Boleh bezakan baik ataupun buruk, boleh bezakan antara baik dan buruk tu macam mana? Memayis ni, apa dia punya had ukuran dia? Had ukuran dia adalah kalau dia boleh ambil makanan, instead of dia ambil najis, kita bagi dia makanan najis, dia ambil makanan. Itu maksudnya dah memayis dah. Dah boleh basuh kencing berak sendiri kan. Itu memayis dah. Dah boleh makan sendiri dengan tangan. Itu memayis dah. Sah, sebab apa sah solat dia? Kerana sudah berakal. Dah boleh beza baik buruk. Tapi kalau okey, baik buruk. Right. Pembahagian rukun dalam solat dan bilangan. Minit lagi. Jenis rukun. Rukun dalam solat ada tiga. Ustaz kalau macam sebut ni. Okey. Uh, soalan, okay, bagus soalan ni. Dan biasanya keluar cahaya di kemaluan. Okey, sebelum tu kena tahu cahaya apa. Sebab yang tahu sebenarnya adalah wanita tu sendiri dengan melihat kepada ha, warna kan, melihat kepada warna cairan yang keluar, melihat kepada bau dan sebagainya. Jadi wanita tu sendiri yang kena decide ini sebenarnya apa kan, berdasarkan warna-warna haid yang lima itu. Lalu sebenarnya dibelajar dengan lebih detail lah bahagian tu. Okey, faham. Nah, kena decide kalau memang dia menepati warna haid dan dia dalam tempoh haid, imkanul haid, kalau dia masa tengah solat, dia solat, masa tengah solat dia ragu-ragu cairan apa yang keluar, dia solat dulu macam biasa. Solat sampai habis, kemudian lepas habis solat, dia cek dekat tandas, dia cek, ini haid, tak sah solat dia. Kalau bab solat lah. Kalau bab solat. Kalau ni solat tadi tu, daripada awal sampai habis tak sah solat. Sebab apa? Dah keluar pada ketika itu. Kalau itu menepati imkan haid, tempo haid dan juga warna-warna haid. Saya tengah teringat satu kaedah ni. Satu kaedah sebut, al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zaman. Asal kepada sesuatu perkara itu berlaku adalah melihat kepada bi aqrabi zaman. Waktu terdekat bila dia berlaku. Maksudnya kalau kita nak tahu haid ke tak, lepas kita solat, kita cek. Ah, dah keluar haid. Masa kita cek tu, itulah waktu tempoh bermulanya haid. Okay. Kalau itu haid lah. Okey. Bukan haid kan? Kalau bukan haid, perlu dilihat cairan tu cairan apa. Mungkin kemungkinan keputihan kan. Kemungkinan yang keluar tu air wadi disebabkan penat bekerja dan sebagainya. Jadi air-air yang keluar tu sebenarnya boleh membatalkan wuduk. Batal wuduk, batal solat. Uh, Batal wuduk, batal solat. Itu je lah. Sebab apa yang keluar tu najis. Air madhi kan yang keluar najis. Air wadi yang keluar najis. Keputihan keluar najis. Jadi saya kena ada seorang tuan yang memang kerak ada cecair keluar sebab penat dan dia kita ambil dah. Jadi macam mana? Memang kena tukar pad harian setiap kali. Kena tukar lah setiap kali nak. Setiap kali nak mula untuk solat, cek dulu. Kena tukar. Memang kena tukar pad harian setiap kali solat kan bagaimana? Kena tukar. Jika dia katakan tak ada pad nak tukar atau bagaimana, kena usahakan.
Kena usahakan sebab kita dah tahu sifat kita ni macam mana. Kita tahu sifat kita ni macam mana. Keadaan kita macam mana. Dah kena standby awal-awal dah. Supaya apa? Supaya boleh prepare. Bila-bila berlaku, di mana kita nak solat. Okay. Eloknya kalau kita kuat lah berpegang teguh dengan prinsip agama, kita jaga solat kita. Jadi kalau perkara-perkara itu berlaku, sebenarnya kita dah boleh buat persiapan awal. Kita tahu kita ni jenis yang macam ni. Jadi dah standby awal. Standby awal kita letak dalam beg dan sebagainya. Kalau kes-kes ni berlaku. Kan? Yeah. Penat berpahala tak apa kak? Penat berpahala. Bukan tak ada pahala tu. Ada pahala. Kan? Sama jugalah macam qadar. Walaupun lagi jauh. Kan? Qadar solat, ada orang ingat. Qadar solat ni sesuatu yang menjadi bebanan. Nak kena qadar solat. Puasa lama-lama. Ataupun qadar puasa. Dia ingat. Wah, banyaknya kena qadar apa semua. Apa, sebab apa? Perempuan kan? Haid masa bulan puasa. Jangan lupa. Qadar ni, walaupun nama dia qadar, tetap berpahala. Dan bahkan pahala dia besar. Fardu. Sebab tu, siapa-siapa yang masih lagi ada qadar, tu bulan puasa ni, usahakan untuk kalau ni qada solat usahakan untuk selesaikan qada solat. Sebab apa? Qada solat ni menyamai 70 fardu. Ha, menyamai 70 pahala pahala solat fardu. Dia ambil kesempatan kita buat masa tak jadi tak kena solat. Ni saya cerita secara umum. Secara umum. Dia tak kena solat. Puasa je. Ya. Jadi tak perlu qada solat hanya bab saya sebut ni untuk puasa. Tapi nak katanya berpahala apa yang kita buat tu. InsyaAllah. Dan pahala dia besar. Kan? Ha. Baik, saya rasa itu saja kita punya pertemuan hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk bukan habiskan lah. Kita tengok memang tak habis lah. Itu je cerita dia memang tak dapat habis esok. Tapi kita usahakan setakat mana yang kita boleh selesai esok lah. Setakat mana kita boleh pergi. Dan insya-Allah saya ajak juga untuk tuan-puan kita sambung selepas raya. Maksudnya sambung mana yang berbaki. Saya plannya tambah lagi dua lah slot. Dua slot lagi, dua sesi lagi insya-Allah baru boleh habiskan. Ataupun paling maksimum pun 4 lah. Mudah-mudahan dua dah settle. Tapi kalau maksimum 4, insyaAllah kita boleh target habiskan. Dan tak perlu bayar apa-apa. InsyaAllah. Saja dari saya, wa'afu minkum. Tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma. Jika asyhadu an la ilaha minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.